that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up all I have. You're the melody, you're the key, all the inspiration I need. And when times get tough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang cabaran pembentukan jati diri dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia pada masa kini. Pertama sekali, marilah sama-sama kita melihat mukaddimahnya dahulu. Umumnya, bila membicarakan persoalan mengenai pembentukan jati diri seorang rakyat Malaysia, kita tidak dapat lari dari menjawab persoalan utama. Apakah definisi jati diri? Bagaimana jati diri acuan Malaysia? Jati diri secara am bermaksud rangkuman nilai, bahasa, budaya, pegangan, fahaman dan pandangan jagat sesuatu kaum. Manifestasi dari nilai tersebut membentuk watak dan sifat, pribadi, cara berfikir, cara hidup dan penampilan diri yang melambangkan tradisi bangsa dan jati diri kaumnya. Cita-cita penumpukan jati diri boleh dicapai kerana kita sudah sedia ada negara, bahasa, nilai, minat dan perlakuan yang sama mengikat seluruh negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Malaysia mempunyai budaya dan identiti yang tersendiri sesuai dengan negaranya. Setiap pembentukan sebuah matlamat tidak akan dapat dicapai tanpa menempuhi cabaran yang mendatang. Terdapat dua jenis cabaran dalam pembentukan jati diri dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia pada masa kini, iaitu cabaran dalaman dan luaran. Cabaran dalaman ialah satu cabaran yang datangnya dari dalam diri individu, masyarakat itu sendiri, baik dari segi pemikirannya, mental maupun rohani. Cabaran luaran ialah satu cabaran yang datangnya dari ancaman anasir-anasir luar yang berusaha untuk menggugat ketenteraman kita. Oleh itu, marilah kita melihat cabaran dalaman yang pertama, iaitu kurangnya kesedaran. Sebahagian daripada rakyat Malaysia masih tidak menyedari betapa pentingnya jati diri dalam kehidupan kita yang masih lagi bersatu, membangun bersama kaum yang berbilang bangsa di negara ini. Bila mana tiada jati diri di dalam diri masing-masing, maka persengketaan mudah berlaku. Malahan, jika tiada sedikit sikap hormat pun boleh mendatangkan perbalahan. Kita sebagai generasi muda tidak langsung mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan yang melibatkan kaum di negara ini sehingga mengorbankan nyawa. Lebih teruk dari itu, ada juga yang tidak tahu menahu mengenai peristiwa berdarah ini. Kebanyakan dari anak muda kini yang belum menamatkan persekolahan tetapi sudah pandai bertindak di luar kawalan. Mereka terlalu muda dan sememangnya hanya belajar mengenai sejarah sahaja untuk peperiksaan dan bukannya menghayati erti dan sebab perjuangan tokoh-tokoh pejuang tanah Melayu dahulu. Jadi, kesedaran jati diri itu tidak diserap sepenuhnya dalam diri mereka. Hal ini amat membimbangkan kita pada masa kini kerana pentingnya kesedaran ini dipupuk dalam masyarakat kita yang berbilang kaum di Malaysia pada masa kini. Hal ini perlu dibendung dengan segera supaya tidak melarat dan merosakkan perpaduan kaum di Malaysia. Oleh itu, antara kaedah penyelesaian yang boleh dilakukan adalah perlunya kepada peranan individu itu sendiri. Kita perlu kembali menghayati rukun negara, memahami perlembagaan persekutuan, menjiwai maksud Nago Negaraku, menghormati jalur gemilang bagi mengembalikan jati diri dan rasa cinta kita akan negara. Rukun negara telah digubal oleh Majlis Perundangan Negara dan diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Ia dirumus berdasarkan kepercayaan, keyakinan, iltizam untuk membentuk jati diri rakyat Malaysia. Rukun negara dengan prinsip-prinsip yang bertunjangkan semangat perlembagaan diharap dapat membentuk jati diri rakyat Malaysia sebagai satu bangsa Malaysia. Oleh itu, pentingnya untuk individu itu faham akan maksudnya untuk mengukuhkan jati diri.
Di samping itu, peranan ibu bapa juga amatlah penting untuk memupuk semangat cintakan negara kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Sebagaimana pepatah ada menyebut, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, peranan pihak sekolah juga menjadi antara yang terpenting bagi memupuk kesedaran tentang jati diri masyarakat Malaysia untuk lebih cintakan negara kita. Hal ini kerana pelajar lebih banyak menghabiskan masa di sekolah dan dengan majlis sambutan kemerdekaan, pembelajaran mata pelajaran sejarah, sivik dan kewarganegaraan amatlah membantu pelajar untuk mengenal negara kita dan sekaligus dapat memupuk jati diri serta kesedaran yang tinggi untuk cintakan negara kita iaitu Malaysia. Selain itu, peranan kerajaan amatlah besar dan wajib dalam memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang pembentukan jati diri mereka. Hal ini demikian kerana kerajaan itu sendiri perlu memainkan peranan yang hebat dengan mengadakan kempen-kempen, hari sambutan kemerdekaan dan sebagainya yang dapat melahirkan rasa cinta rakyat dan sayang kepada negara Malaysia. Secara tidak langsung, jati diri mereka menjadi lebih kukuh dan hebat dengan kesedaran sebegini. Tuntasnya, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing ini supaya dapat memberi kesedaran dan dapat melawan segala cabaran yang mendatang dalam pembentukan jati diri dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia pada masa kini. Seterusnya, cabaran pembentukan jati diri di Malaysia ialah pengaruh barat terhadap negara kita. Contohnya ialah hiburan. Hiburan merupakan penyebab utama mengapa jati diri rakyat Malaysia sukar dibentuk. Hiburan yang merupakan saluran utama barat untuk menjajah minda rakyat kita. Sekaligus dengan hiburan kita akan mudah leka dan terpengaruh dengan budaya orang barat. Tidak kira dari segi percakapan, malahan perwatakan orang barat juga telah diikuti oleh generasi muda kini. Ia sangat membimbangkan. Selain itu, masyarakat Islam di seluruh dunia juga menghadapi kesulitan untuk menonjolkan diri kerana ada pihak media barat sentiasa memburuk-burukkan rakyat Islam seperti gelaran yang tidak sepatutnya, contohnya pengganas, pemberontak yang sering menimbulkan kekecohan. Hal ini menyebabkan juga banyak negara-negara Islam lain yang akan memandang serong terhadap bangsa Islam dan ini akan menjejaskan hubungan antara negara yang terbina pada sebelum ini. Oleh itu, jika hubungan itu terjejas, maka ekonomi sesebuah negara juga akan terjejas. Pengaruh barat juga telah menjejaskan gaya hidup kita. Orang barat yang bebas dan tidak keterlaluan jika dikatakan sangat sosial mungkin menjadi idaman golongan muda remaja di Malaysia. Aspek ini menyebabkan masyarakat dunia mengagung-agungkan pakaian dan cara hidup penghibur dari barat sebagai idola mereka. Mereka juga meniru cara pemakaian dan perangai artis-artis tersebut tanpa menghiraukan pegangan agama. Mereka terlalu mengidolakan sehingga mereka melupakan apa ajaran agama Islam. Hal ini juga dapat menarik mereka ke kancah maksiat kerana kebanyakan artis dari barat mempunyai tingkah laku dan akhlak yang buruk seperti minum arak, merokok dan kesannya boleh dilihat sekarang apabila ramai penagih-penagih dadah dari kalangan remaja semakin bertambah. Pengaruh barat juga yang terakhir kita boleh lihat dari aspek politik. Politik akan menjadi tidak stabil menyebabkan sistem pentadbiran negara kita menjadi kucak-kacir. Selain itu, jika suasana politik menjadi tidak telus dan kotor dengan rasuah. Oleh itu, keadaan ini akan menjadikan sesebuah negara itu akan pincang dan kelihatan lemah oleh negara-negara luar. Di samping itu, negara juga tidak dapat untuk membuat sesuatu keputusan melainkan mereka mendapat persetujuan daripada kuasa-kuasa besar barat. Ini menunjukkan bahawa negara-negara membangun akan sentiasa ditindas
dan diberi layanan yang tidak adil oleh kuasa besar. Bagaimana kita boleh menangani pengaruh negatif budaya barat ini? Bagi saya, ianya agak sukar untuk menangani pengaruh negatif barat ini. Oleh kerana tugas dan tanggungjawab untuk menangani budaya negatif ini, bagi saya ia merupakan tugas semua orang. Setiap orang daripada kita, tak kira dari pelbagai lapisan kedudukan, tak kira pemimpin hinggalah kepada setiap individu itu sendiri. Mereka mempunyai peranan masing-masing untuk sama-sama kita berusaha untuk menangani budaya barat ini. Berdasarkan 3 hadis di atas, menggambarkan tugas mengatasi masalah budaya barat adalah tanggungjawab semua individu dan keluarga. Di peringkat individu, kita bertanggungjawab menjaga diri kita sendiri. Di peringkat keluarga pula, jika kita adalah ketua keluarga, ia menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga dan mendidik ahli keluarga di bawah jagaan kita agar mematuhi suruhan agama. Sekiranya ketua keluarga mendidik anak-anak mereka dari awal, maka anak-anak ini akan menjadi lebih patuh dan mempunyai perilaku yang baik di mata masyarakat. Selain itu, peranan kerajaan juga penting. Pertama sekali melalui media massa. Hari ini kita boleh tengok media massa dapat memberi impak yang sangat berkesan dalam pemikiran setiap individu. Pihak kerajaan boleh mewujudkan contohnya sistem ilmu melalui media massa seperti media Islami supaya ilmu pengetahuan dan keimanan penonton yang menonton atau pendengar dapat dipertingkatkan. Selain itu, pendedahan akan kesan-kesan dan keburukan hedonisme boleh juga dilakukan. Yang kedua, kerajaan boleh meningkatkan sistem pendidikan dan latihan moral di setiap institusi dan perkhidmatan awam. Contohnya, pihak kerajaan boleh mewajibkan solat fardu secara berjemaah, mewajibkan menutup aurat dan sebagainya. Selain itu, kita boleh mengadakan kempen kesedaran bahayanya pengaruh barat terhadap negara kita dan diri kita sendiri. Selain itu, punca ketiga dalam masalah ini ialah perbezaan budaya. Cabaran dalam membentuk jati diri di kalangan rakyat Malaysia adalah disebabkan perbezaan budaya yang terdapat pada kaum di dalam negara ini. Hal ini dapat dipastikan apabila 3 kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India masing-masing mahu mengamalkan budaya sendiri tanpa menghiraukan sensitiviti kaum lain. Sikap tidak menghormati kaum lain, berlainan penggunaan laras bahasa yang sesuai boleh meninggalkan perseptif yang negatif terhadap kaum tersebut dan ini menyukarkan proses perpaduan antara kaum di Malaysia. Melalui proses sosialisasi, kita memperolehi budaya masyarakat di mana kita dibesarkan. Bahasa merupakan asas kepada setiap budaya masyarakat. Memandangkan bahasa merupakan asas sebuah budaya, maka penguasaan beberapa bahasa dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam perhubungan di antara pelbagai bangsa antara satu sama lain. Ini dapat dilihat amat ketara jika orang Melayu dibandingkan dengan orang Cina dan India. Majoriti orang Cina dan India di negara ini fasih bertutur menulis dalam bahasa Malaysia, tetapi hanya segelintir dari orang Melayu yang pandai bertutur atau menulis dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Agak pelik bukan? Jadi tidak mustahil jika kebanyakan orang Melayu tidak dapat menyesuaikan diri apabila berada di dalam kelompok Cina atau India. Tetapi hal ini juga tidak menafikan sesetengah orang Cina dan orang India juga tidak dapat bertutur dengan lancar dalam penggunaan bahasa Malaysia. Ia agak pelik kerana kita semua tinggal di negara Malaysia dan majoriti penggunaan bahasa rasmi ialah bahasa Melayu.
Antara usaha yang dapat dilaksanakan untuk membendung masalah ini ialah dengan memperkasakan bahasa kebangsaan. Usaha yang lebih mantap bagi memperkasakan bahasa kebangsaan perlu digerakkan dengan mewujudkan sasaran yang jelas, pendekatan yang menyeluruh dan koordinasi antara badan penggerak utama bahasa. Usaha ini amat penting untuk memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan kerana ia merupakan identiti unik bangsa Malaysia. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa komunikasi moden. Matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi masa hadapan iaitu bangsa Malaysia yang fasih menghormati dan berbangga dengan bahasa yang menjadi identiti mereka sehingga dapat mempromosikannya di mana sahaja mereka berada. Selain itu, kembali menghayati 5 prinsip rukun negara dengan memahami perlembagaan persekutuan menjiwai maksud tersirat lirik lagu negaraku serta menghormati calon gemilan bagi mengembalikan jati diri dan rasa cinta akan negara. Rukun negara dengan prinsip-prinsip yang bertunjangkan semangat, perlembagaan diharapkan dapat membentuk jati diri rakyat Malaysia sebagai satu bangsa Malaysia tidak kira kaum dan agama. Ramai kalangan rakyat Malaysia yang lancar menyebut 5 prinsip rukun negara serta menyanyikan lagu negaraku dan menyenaraikan warna-warna serta lambang-lambang yang terdapat pada calon gemilan tetapi tercengang atau tergagak-gagak apabila diminta menerangkan maksudnya. Oleh itu, rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini seharusnya berasa bangga dengan tanah air yang didiami ini. Keharmonian dan kedamaian yang dinikmati tidak dapat dibeli dengan RM1. Kesedaran terhadap betapa berharganya keamanan negara perlu ditanam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini jelaslah dengan memperkasakan bahasa Melayu dan menghayati 5 prinsip rukun negara, ia secara tidak langsung meningkatkan semangat jati diri dalam diri masing-masing, tidak kira kaum dan budaya. Cabaran yang keempat ialah tidak celik ilmu dan juga buta sejarah. Ramai di antara kita yang hanya tahu menegakkan sesuatu tanpa mengetahui objektif perjuangan mereka. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti arahan dan bertindak membuta tuli tanpa memikirkan kesannya kepada negara. Mereka hanya mahukan suara mereka didengari dan diikuti. Tetapi ada baiknya kerana sikap inilah yang membuatkan penjajah British suatu ketika dahulu gerun dengan orang Melayu. Walau bagaimanapun, itu kisah generasi lama. Berlainan pula dengan generasi muda pada zaman sekarang. Kebanyakan dari mereka belum pun menamatkan persekolahan tetapi sudah pandai bertindak di luar kawalan dan tidak berperilaku seperti seorang pelajar yang sepatutnya. Mereka juga terlalu muda dan sememangnya hanya belajar sejarah semata-mata untuk peperiksaan dan bukannya untuk menghayati erti dan sebab-sebab perjuangan tokoh-tokoh perjuangan tanah Melayu dahulu. Dan disebabkan ini, jati diri itu tidak dapat diserap sepenuhnya dalam diri mereka. Penyelesaian kepada cabaran tersebut adalah kita perlu memahami dan menghayati sejarah negara, perjuangan dan susah payah membangunkannya. Bangsa yang tidak mengenali sejarah hanya hidup untuk mencari makan atau bersikap materialistik seperti pendatang yang dibawa oleh British ke negara ini sebagai buruh paksa suatu masa dahulu. Sejarah negara adalah sejarah Melayu yang bersifat kebangsaan dan meliputi kaum. Hal ini sama dengan perjuangan kemerdekaan yang digerakkan oleh nasionalis Melayu tetapi ia adalah perjuangan kebangsaan untuk semua kaum.
Sejarah negara ini tidak boleh dipisahkan daripada 3 perkara, iaitu orang Melayu, institusi Raja-Raja Melayu dan agama Islam. Jika diimbas kembali sejarah, sudah tentu tidak wujud prasangka antara kaum di negara ini kerana sejarah telah menggariskan hak masing-masing. Apabila mereka tahu sejarah masing-masing, tidak akan timbul lagi isu tuntutan yang tidak masuk akal. Kegagalan mengenal sejarah yang berkaitan dengan negara sendiri akan melunturkan kecintaan kepada tanah air. Masyarakat di Malaysia, terutama orang-orang Melayu, pula perlu memahami dan sedar bagaimana negara Malaysia ini yang dahulunya bernama Tanah Melayu, kini telah menjadi Malaysia, iaitu sebuah negara yang mempunyai warga negaranya masyarakat majmuk yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah dan Sarawak dan lain-lain. Orang Melayu terutamanya perlu tahu dan faham sejarah bagaimana orang bukan Melayu mendapat hak sebagai warga negara. Jika orang Melayu tidak faham dan tidak sedar akan sejarah negara sendiri, tidak mustahil suatu hari nanti kaum Melayu akan menjadi kaum minoriti di tanah air sendiri. Penutup bagi pembentangan tajuk ini, bukannya satu perkara yang mudah untuk membentuk jati diri seseorang individu jika tiada kesedaran dan minat dalam diri individu itu sendiri untuk menerima perubahan. Pembentukan jati diri bukanlah sesuatu yang boleh dipaksa dalam diri seseorang dan jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya akan musnahlah perpaduan dan keamanan yang telah para pemimpin dahulu perjuangkan dengan susah payahnya. Tiada gunanya segala perancangan dan usaha untuk membina jati diri rakyat Malaysia jika tanpa kerjasama daripada rakyat Malaysia sendiri. Tepuklah dada, tanyalah hati. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih. And you are my love when I reach the final chapter.